Situasi semasa banjir di Sabah terfokus negeri di bawah bayu. Perinciannya bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovi. Ya, sahih. Jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah menurun setakat 4 petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan 1,197 orang daripada 373 keluarga ditempatkan di 5 PPS berkenaan. Daripada jumlah itu, 685 orang daripada 226 keluarga masih berlindung di 3 PPS di Beaufort berbanding 689 orang daripada 227 keluarga sebelum ini. Di Kinabatangan, jumlah penduduk di 2 PPS juga menurun, iaitu 260 orang daripada 64 keluarga berbanding 282 orang daripada 72 keluarga. Manakala di Membakut, 252 orang daripada 83 keluarga masih berlindung di 1 PPS. Sementara itu, 236 ketua isi rumah KIR di 3 PPS menerima sumbangan khas mangsa banjir daripada Majlis Ugama Islam Sabah Muiz menerusi Pusat Zakat Sabah yang melibatkan PPS SMK Membakut serta PPS Dewan Bisaya dan Pusat Pemindahan Kekal PPK Dewan Selagor di Beaufort. Sumbangan berupa wang ihsan dan bakul makanan ini diserahkan Exco Agama dan Pendidikan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga adun Membakut. Terima kasih kepada pegawai daerah yang menjadi pengurusi kepada jawatan kuasa ini serta agensi-agensi yang terlibat yang telah bekerja keras memantau dan membantu serta memberi kerjasama kepada semua agensi bersama untuk membantu mangsa banjir di kawasan saya di kawasan Dun Membakut ini. Persembahan tarian naga, unicorn dan singa sempena sambutan Pesta Tahun Baharu Cina memukau pandangan lebih 3,000 masyarakat Tawau. Program yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau itu turut mempamerkan kuih tradisi masyarakat Tionghoa yang menjadi hidangan wajib semasa perayaan Tahun Baharu Cina. Ketika diitumui media, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, perpaduan merupakan penyatuan yang dibentuk dengan mengetepikan perbezaan agama dan kaum demi keharmonian hidup dalam bermasyarakat. Namun untuk memeliharanya, ia memerlukan usaha berterusan daripada semua pihak. Di Sabah kita ada lebih daripada 35 etnik. So, mana satu yang akan menjadi majoriti. So, much better kalau kita semua, walaupun kita ada differences, kita memahami di antara satu yang lain. We share the differences dan we unite ourselves walaupun in diversity. So, to me, this is a very noble objective dan yang seharus kita semua di Sabah perlu ikuti. Datuk Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan mengajak masyarakat agar sentiasa bersyukur kerana negeri ini masih mengamalkan konsep kebersamaan dalam meraihkan perayaan. Justru adalah penting untuk mengekalkan keunikan budaya dengan mewarisinya kepada golongan muda. Kerajaan Sabah telah meluluskan projek bernilai 30 juta ringgit bagi mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Jalan Kion Som, Kota Kinabalu dan Jalan Tuaran. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen berkata, projek naik taraf jalan tersebut akan siap dalam tempoh terdekat melibatkan pembesaran jalan sedia ada dan pemasangan beberapa lampu isyarat. Hopefully, in 3 years' time, there will be no more roundabout. That is cause of the congestion. There will be extra lane with multiple traffic lights. This is one breakthrough because the roundabout has been there for more than 40 years. So that is one that has been actually approved by the Sabah State Government under the Chief Minister. Tambahnya, kesesakan jalan raya yang dihadapi akan berkurangan sekiranya projek lebuh raya Pan Borneo yang menghubungkan Putatan Inanam Menggatal siap kelak. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina PGRS Inanam di Dewan Masyarakat Menggatal, Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Roland berkata, sambutan Tahun Baharu Cina perlu diraikan masyarakat dengan bersatu padu. Beliau yang juga Ketua Bahagian
Gagasan Rakyat Inanam berkata, kesatuan di negeri ini penting bagi mencapai lebih banyak pembangunan dan kemajuan. Sementara itu di Kota Kinabalu, pameran kenderaan Volkswagen Classic dan pertandingan KK City Strongman diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-25 Jubli Perak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Ketua Pengarah DBKK Lifred Wong berkata, program itu antara platform menghimpunkan penggemar kenderaan klasik selain wadah untuk pertandingan kekuatan fizikal secara sihat. Beliau berharap program seumpama dapat membantu mempromosikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai antara tarikan pelancongan di negeri ini. Kami begitu teruja dan berterima kasih penglibatan daripada bukan saja di sekitar Kota Kinabalu, tetapi juga daripada Brunei. Inilah satu lagi ruang, satu lagi peluang untuk mereka-mereka yang minat dalam kereta Volkswagen, Vespa dan juga Strongman untuk melibatkan diri mereka sempena dengan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu. Beliau ditemui pemberita selepas mewakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah merasmikan kedua-dua pertandingan berkenaan. 32 peserta mengambil bahagian dalam pameran kenderaan Volkswagen Classic, manakala 15 peserta dalam pertandingan KK City Strongman. Pusat Daerah mengundi PDM di Dun Apas bersedia menghadapi pilihan raya negeri tahun ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, komitmen tersebut diharap dapat memberi sokongan kepada Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk terus memerintah bagi tempoh 5 tahun akan datang. Alhamdulillah, setakat yang saya lihat kehadiran begitu memberangsangkan hari ini dan semua mempunyai komitmen yang tinggi dan menyatakan keazaman mereka untuk memastikan bahawa pusat daerah mengundi Tawau Lama ini akan mencipta kemenangan yang lebih cemerlang berbanding dengan perolehan pelarian yang sudah-sudah. Jadi mudah-mudahan kerajaan GRS PH ini akan terus mentadbir kerajaan Sabah untuk 5 tahun mendatang. Datuk Nizam ditemui media di Batu 1 Jalan Damai Tawau bagi Pusat Daerah Mengundi PDM Tawau Lama. Beliau turut bertemu dengan pimpinan PDM berkenaan dan menyampaikan maklumat terkini berkenaan pentadbiran kerajaan di bawah kepimpinan Ketua Menteri. Ini termasuklah peningkatan hasil negeri yang membolehkan kerajaan memberi pelbagai inisiatif kepada rakyat, khasnya bidang pendidikan dan pembasmian kemiskinan menerusi pemberian Rumah Mesra Sabah Maju Jaya. Terdahulu beliau meluangkan masa menyantuni 5 keluarga di Jalan Damai Batu 1 Tawau dalam kawasan PDM Tawau Lama dengan menyampaikan bantuan berupa keperluan dapur dan wang tunai, anjuran pemuda dan beliau anis Gagasan Rakyat Apas. PDM Tawau Lama antara 7 PDM yang terdapat di kawasan Dun Apas. Awang Haduan Nizam Awang Damit dari Sandakan dan Siti Ainul Sufia Fatona Masran mewakili Beluran muncul Johan Khari dan Kharia sempena Majlis Tilawah Al-Quran dan Hafazan peringkat bahagian Sandakan tahun ini. Awang Haduan Nizam dan Siti Ainul masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500, senaskah Al-Quran, sepasang kain, pelak dan sijil sekaligus menjadi wakil ke peringkat negeri pada 13 hingga 16 Februari depan. Sementara itu bagi kategori remaja, Johan dimenangi Muhammad Iqmal Hidayat Tarib dan Barizah Habati Rizlan, manakala bagi hafazan, Johan dianugerahkan kepada Muhammad Firdaus Abdul Kadir. Hadiah disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri. Bercakap kepada pemberita, Datuk Samad mencadangkan supaya kategori veteran diwujudkan. Kalau mendapat sambutan daripada seluruh daerah-daerah ataupun bahagian-bahagian, insyaAllah mungkin ia akan memberi, boleh dipertimbangkan untuk menambahbaikan ataupun memberi ruang bagi kategori-kategori yang veteran ataupun lebih berpengalaman. Sementara itu, Pegawai Tadbir Agama Sandakan Rahmin Arman berkata, potensi peserta tilawah Al-Quran perlu digilap lebih awal agar mampu bersaing dengan lebih baik. Pencarian bakat ini perlu diteruskan dan lebih diawalkan. Bila langkah ini saya ingat boleh dilaksanakan di setiap daerah, akhirnya impak yang lebih besar adalah dari segi peratusan yang lebih besar akan dapat dihasilkan.
Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih, Jovi.